Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan seorang tokoh agung zaman silam yang digelar Zulkarnain, yang sehingga kini menjadi misteri kepada umat manusia. Siapakah Zulkarnain? Adakah ia seorang nabi? Pertanyaan tersebut kerap terlontar ketika seseorang membaca kisahnya yang termaktub dalam Al-Quran. Cukup banyak perbezaan pendapat di kalangan pentafsir dan sejarawan yang terkait dengan siapakah Zulkarnain. Penyelidik terus mencari siapakah tokoh itu dalam sejarah silam, dan banyak kajian serta penyelidikan arkeologi dijalankan bagi merungkai teka-teki itu. Akan tetapi, selepas ratusan tahun kita berusaha, masih tiada jawapan pasti yang dikemukakan, menyebabkan identiti dan hampir keseluruhan sejarah hidup Zulkarnain kekal menjadi satu misteri. Hanya sedikit sahaja kisah Zulkarnain diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Al-Kahfi dalam ayat 83 sehingga 98. Walaupun tidak banyak sejarah hidup tokoh itu diketahui, secebis kisah berkenaan sudah menjelaskan peranan Zulkarnain di muka bumi ini amat besar. Beliau bertanggungjawab membina tembok Ya'juj dan Ma'juj, mendatangkan angkara kepada manusia. Tembok itu hanya akan runtuh apabila dunia hampir kiamat. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci mengenai Zulkarnain, tetapi kitab suci itu memberikan petunjuk mengenai pribadi tokoh itu. Antaranya, Zulkarnain adalah pemerintah yang agung, berpribadi mulia, adil, beriman kepada Tuhan yang satu, pembebas kezaliman dan penegak keadilan. Beliau mengembara menuju arah barat sebelum ke timur dan meneruskan perjalanannya ke kawasan pegunungan. Berbekalkan petunjuk Al-Quran, penyelidik mencari tokoh silam yang memiliki ciri sedemikian, dan hasilnya 3 contoh lampau yang dikaitkan sebagai Zulkarnain. Pada peringkat awal, ramai menyangkal Zulkarnain ialah Iskandar dari Makedonia yang digelar Alexander the Great. Bagaimanapun, ada pengkaji menyangkal Iskandar ialah Zulkarnain kerana Alexander menyembah banyak dewa Yunani dan sering berpesta, minum arak, malah memiliki lelaki sebagai kekasihnya. Berbanding Iskandar, penyelidik lain menyatakan peribadi dan pengembaraan Zulkarnain lebih menyamai kepada Raja Parsi, iaitu Kursi Al-Farisi atau turut digelar Cyrus the Great. Dari sudut peribadi, Kursi menyembah satu Tuhan, berpekerti mulia, beramal soleh dan adil. Selain Iskandar dan Kursi, pendapat lain menyatakan Zulkarnain seorang pemerintah pada zaman Nabi Ibrahim AS. Raja itu pernah bertawaf di Kaabah bersama Nabi Ibrahim, malah membantu Rasul itu mendapatkan kembali telaga baginda yang dirampas di hak tertentu. Bagaimanapun, tidak banyak sumber sahih mengenai raja berkenaan, menyebabkan ia sukar dikaitkan sebagai Zulkarnain berbanding Kursi. Kita boleh jadikan kisah Zulkarnain sebagai teladan. Yusuf Qadrawi berpendapat, terdapat tujuan tersendiri mengapa Allah Subhanahu Wa Taala meriwayatkan kisah Zulkarnain dalam Al-Quran. Salah satunya adalah sebagai contoh dan pengajaran kita kepada umat manusia di bumi, supaya mereka tidak bongkak, angkuh ketika memiliki kekuasaan yang besar dekat tangan. Terlebih lagi, dengan kekuasaan tersebut ia akan mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah seperti Zulkarnain telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran juga. Surah Yusuf ayat 111. Sesungguhnya kisah-kisah mereka itu mendapat pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih. Selamat beramal.